Okey, ada yang ramai beli software dia kata tak pandai pakai. Lepas tu tak pernah pakai dah setahun dah. Rupanya saya check balik dengan dia bila saya ajak join kelas ke, tengok rakaman ke kan. Dia tak pernah baca email dalam hidup dia. Okey, dia tak pernah tengok Facebook group. Dia tak buat tak tahu je. So benda tu memang tak menjadilah. Alright. So untuk pengetahuan yang mana yang first time sama Solvi, yang mana beli, okey, selalunya saya ni kalau ada masa terluang, saya akan buat sesi macam ni. Selalunya Ahad pagi atau Ahad malam. Cuma saya hebahan tu dekat email, dekat FBoom punya Telegram channel, dekat Facebook group support. Okey, sebab kalau you beli software, you akan dapat akses untuk orang kata apa? Masuk dalam Facebook group ni. Okey, Facebook group Solvi Private Exclusive Group. Okay. Ini saya tunjuklah sebenarnya you kena semak balik email ataupun WhatsApp yang anda dapat selepas anda membeli. Okay. Sebab dalam tu kita jemput masuk dalam grup ni. Okay. So grup ni adalah untuk kita buat hebahan lah. Contoh bila saya nak buat kelas. Contoh hari Ahad saya free, tak ada keduri, tak ada kursus. Okay. So saya akan hebahkan dalam grup ni. Dan saya akan setiap kali rakaman live apa semua dalam ni juga. Nampak sekarang tengah live dalam grup ni kan. Nampak semalam saya dah inform dalam grup ni, jom join kelas dan sebagainya. Dan sebenarnya dalam email pun anda akan so saya jemput you all tengok balik email lah ataupun WhatsApp yang dari Solvi tu, baca balik properly. Sebab dalam tu pun kita jemput anda masuk Telegram channel. Telegram channel FBoom X Tutorial kalau anda dah ada software FBoom lah. Okay, sebab bila ada kelas je pun saya akan inform dalam ni. Okay, so saya inform by 3 things lah. Email, Telegram dan Facebook group lah. Okay, kalau nak SMS tu tak sempat tuan-puan sebab kita ada 60,000 pengguna. Sekali SMS RM4,000 tuan-puan. Okay, tapi SMS pun tak ada orang baca sekarang ni kan. So ini apa yang kami hadapi lah. Bukan kita tak nak ajar secara online percuma macam ni setiap minggu. Kita ajar. Saya dah banyak kali keluar sepanjang Solvi ni wujud 3 tahun. Cuma ramai orang tidak ambil endah lah pasal nak baca email properly, nak tengok balik Telegram channel. Okay, semuanya nak. Kalau boleh saya ni datang rumah dia, masuk bilik dia dan buat untuk dia. Itu bukan usahawan dah tuan-puan, itu manjawan. Okay, so minta kalau anda kenal siapa-siapa pengguna software FBoom yang lain, tolong alert email, tolong alert Telegram, tolong alert Facebook group lah. Sebab kalau rasa nak buatkan software ni berbaloi, itu je cara dia. Ataupun datang ke bengkel fizikal. Okay, alright. So itu mukadimah, kita tak nak buang masa. Macam ni tuan-puan, saya akan terus berkongsi. Cuma dalam masa saya berkongsi ni, saya akan kurang tengok chat. Sebab saya nak buatkan perkongsian saya tu smooth. Okay, tak ada orang kata apa terberhenti lah. Okay, so tapi di hujung sesi saya akan buka ruangan lah untuk question and answer. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau saya tengok chat sangat, saya takut apa yang saya nak berikan input tu terlepas. Okay, alright. So kita mula sekarang. Kalau boleh, kita terus mula sekarang. Dan anda jangan risau, tak perlu buka webcam, tak perlu buat apa pun. Anda duduk saja dengan keadaan selesa. Kat mana you nak letak pun boleh. Sambil nak minum kopi ke, nak makan Maggi pun boleh. Sebab kita akan teruskan dan insyaAllah saya target habis 11.30. Dan saya akan bagi point yang sharp-sharp pada kali ini. So siapa yang first time datang dengan Solvi, inilah komitmen Solvi. Kalau boleh setiap minggu Ahad pagi, Ahad malam, saya akan come out dengan macam-macam pelbagai perkongsian tentang technical, tentang ilmu digital marketing di platform Facebook, TikTok, WhatsApp, IG belum lah. Sebenarnya saya Facebook, TikTok dengan WhatsApp lah. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus mulakan sekarang. Kalau skrin saya tak nampak, bagi tahu dekat ruangan chat lah. Kalau skrin saya tak nampak lah. Okey tuan-puan. So, kita pergi ke topik pertama kita pada pagi ini. Okey, advance punya. Untuk pengetahuan, saya bila mengajar, saya tak perlukan slide. Dan saya tak buat slide. Bukan saya malas. Tapi saya nak uji kemampuan diri saya. Adakah saya boleh berkongsi, menceritakan directly daripada otak saya tanpa nota. Okay, alright. Sebab kalau saya ni jenis, kalau saya buat slide,
Saya akan bercakap ikut slide sahaja, dia membuatkan otak saya tak function dan saya tak boleh luahkan apa yang ada dalam otak saya. Setengah orang dia mengajar dia perlukan slide. Saya tak boleh ada slide. Kalau ada slide, saya punya percakapan hanya tertutup kepada slide. Dia kacau otak saya lah. Okay, saya suka free flow macam ni. Saya suka mengkongsi direct pada otak saya lah. Kalau tuan-puan boleh terima, kalau tuan-puan tak boleh terima, maafkan saya lah. Saya tak, jenis tak pakai slide punya. Kalau saya nak cakap, saya terus keluar aje. Okay. Alright. So nombor satu saya nak kongsikan kepada tuan-puan pagi ini adalah benda yang ramai orang masalah bila buat digital marketing. Okay. Secara asas saya jumpa ramai usahawan dia nak gunakan social media untuk buat marketing cari sale. Okay. Social media. Okay. Kita sekarang ni berada di zaman social media marketing lah tuan-puan. Okay. Facebook marketing, TikTok marketing, IG, Instagram marketing, Telegram marketing, WhatsApp marketing, semua itu dipanggil social media marketing. Okay. Dalam social media marketing ni, ramai usahawan yang saya nampak, bukan anda dalam ni lah, yang saya jumpa, yang saya tengok berdasarkan, dia tanya soalan kepada saya tu, saya tahu kenapa dia susah nak dapat berjaya, kenapa dia susah nak dapat sale, kenapa dia susah nak dapat leads, kenapa kalau dia buat account TikTok susah FYP, susah naik followers. Kalau dia buat Facebook page susah sangat naik followers. Kalau dia buat Facebook ad pun susah nak dapat leads. Kalau dia buat Facebook group pun dia tak dapat leads kerana dia tak nak faham behavior placement. Ini benda pertama yang saya nak bagi ilmu dulu. Sebab kalau you terus nak belajar setting FBoom ni, you better tengok check dululah. Sebab kalau you pandai guna software pun tapi you tak faham behavior placement, habis. Okay, behavior placement ni adalah dalam bahasa singkatan dia lah, dalam bahasa saya lah. Okay, perangai tempat kita beriklan. Senang nak bagi faham. Perangai tempat kita beriklan. Okay. Behavior placement. Maafkan saya, English salah. Placement behavior. Okay, dia bukan customer behavior. Placement behavior. Dalam bahasa saya. Perangai tempat kita beriklan. Okay. Maksud dia perangai macam ni. Contoh saya buka TikTok dulu lah tuan-puan. Okay, walaupun tuan-puan mungkin tak ada TikTok dalam ni. Perangai tempat kita beriklan. Okay, so untuk faham dulu, saya terpaksa terangkan apa maksud placement. Betul tak? Apa maksud placement? Dalam digital marketing, kita akan ada pakai terma, nama dia placement. Apa itu placement? Paparan. Paparan. Paparan segmen. Okay. Placement itu paparan segmen. Macam contoh macam ni, saya buka TikTok. Okay, ini salah satu placement dekat TikTok adalah FYP. Apa yang kita buka social media, dia ada tempat dia. Okay, yang ni adalah FYP. Okay, lepas kita scroll, ini adalah placement like. Faham tak? Okay, dalam Facebook pula. Okay, ini adalah salah satu placement, iaitu newsfeed. Kalau siapa tak faham, cakap tak faham. Placement ni adalah tempat. Dalam Facebook, okay, contoh, kita buka saja, kita berada di placement newsfeed. Kita berada di paparan segmen newsfeed. Kalau saya tekan marketplace, sekarang ni saya tekan marketplace dekat sini kan. Okay, saya berada di placement marketplace. Faham tak? Kalau faham, komen faham. Sebab ni benda ni penting. You kena faham apa itu placement. Placement ni adalah paparan ataupun tempat dalam social media. Tempat mesti berbeza-beza. Faham Saya buka Facebook. Okay, senang cerita. Abang akak saya buka aja Facebook, terus nampak apa? Nampak newsfeed. Newsfeed itulah salah satu placement. Bila abang akak tekan marketplace, abang akak berada di placement newsfeed. Marketplace. Placement marketplace. Lepas tu, abang akak tekan watch.
Abang Kak berada, sahabat-sahabat saya sekarang berada di placement wash video. Simple kan? Okay. Simple lah. So itulah maksud dia placement, paparan. Alright. Okay, seterusnya. Bila kita dah faham, oh dekat social media ni dia ada banyak placement. Banyak placement. Okay. Dia ada group placement, dia ada friend placement, dia ada marketplace placement, dia ada watch placement, dia ada live placement, dia ada page, Facebook page placement, dia ada reels placement. Okay. Dan yang paling penting, setiap placement ni dia punya behavior, perangai dia. Tuan-puan, kalau tuan-puan tak faham perangai, behavior, setiap placement, maka tuan-puan tak tahu macam mana nak buatkan ramai orang nampak. Perangai dia. Okey? Sebagai contoh lah, saya pergi ke TikTok dulu. Ini adalah TikTok FYP, nampak? Saya tekan FYP, for your page. So, apa perangai? Apa perangai TikTok yang FYP ni? So kita kena faham. Contoh, perangai TikTok FYP adalah TikTok akan keluarkan video-video kepada FYP kita berdasarkan ramai tak dapat komen. Macam tu. Okay, bising pula. Alright. Okay. So perangai dekat mana? Perangai dekat newsfeed. Perangai dekat newsfeed. Kalau tuan-puan faham, okay, setiap kali 4-5 posting tak bayar, kita akan nampak posting sponsored. Okay, selalunya tengok satu. Okay, kita akan, okay, sekarang ni saya berada di Facebook newsfeed. Mula-mula saya nampak posting kawan. Okay, lepas tu posting kawan. Lepas tu posting kawan. 3 dah, 4 posting kawan. Nombor 5, bayar. Okay. Saya harap tuan-puan faham. Okay, ini perangai behavior placement newsfeed Facebook. Kalau you perasan, you tengok 5 kali posting tak bayar, lepas tu you akan nampak sponsored. Okay, sekali lagi saya bagi tahu. Perangai Facebook newsfeed, kita akan nampak banyak posting-posting daripada kawan. Betul tak? Kawan. Okay, bila kita scroll Facebook newsfeed, okay, kita akan nampak iklan berbayar. Lepas tu kita akan nampak posting kawan. Lepas tu kita akan nampak posting daripada friend. Lepas tu kita akan nampak posting daripada friend. Posting daripada friend. 4 kali dah. Yang kelima, sponsored. Okay, saya tengok bawah lagi. Kawan. Okay. Kawan 2. Kawan. Ini semua friend saya lah. Okay, group sikit. So, sponsored semula. So inilah behavior dia. Susunan dia. Dekat newsfeed, susunan dia berbeza, tuan-puan. Okay. Tapi saya nak tunjuk satu lagi perangai placement behavior dekat Facebook newsfeed. Dia ada satu ni. Dalam banyak-banyak, bila kita scroll Facebook tu, bila kita scroll Facebook newsfeed kita, tuan-puan, kita akan ternampak satu posting daripada Facebook group. Selalunya kita akan nampak posting pada kawan kan. Sekarang ni saya tengah explain, inilah dipanggil placement behavior. Saya tengah explain pada abang akak saya perangai ataupun susunan pada setiap paparan di social media. Sebagai contoh sekarang saya tengah tunjukkan contoh news feed Facebook. Dia ada susunan dia, tuan-puan. Dia bukan random. Tuan-puan, bila anda main dengan social media, semua itu diprogram. Programmer, adalah dia orang punya programmer. So, bila programmer ni, otak mereka ni adalah otak yang jenis susunan. Mereka tak random macam saya. Saya bukan programmer. Saya marketer. Saya ni fleksibel. Programmer ni, dia kalau buat kerja, dia tak boleh benda tu tak susun. Dia mesti mau susun. Sebab saya kenal program. Saya ada banyak kawan programmer, karakter mereka, psikologi mereka suka benda tersusun. Siapa ada pernah kawan dengan mana-mana programmer? Kan?
Dia jarang buat live, dia takut keluar kan. Dia tak macam saya. Suka buat konten. Dia orang suka duduk belakang. Tapi dia orang kalau buat kerja, dia orang suka buat secara tersusun. Okay, sama juga mana-mana social media. Dia ada penyusunan dia. Okay, behavior placement dia. Okay, di mana dekat Facebook Newsfeed banyak posting pada kawan kita akan nampak. Tapi kita akan nampak terselit satu posting juga daripada Facebook group. Siapa pernah kat sini buka-buka Facebook Newsfeed, terus ada nampak posting daripada Facebook group macam ni? Kalau ada, komen ada. Okay? Selalunya kita buka Newsfeed, kita akan nampak kawan, kita akan nampak iklan berbayar. Kadang-kadang kita akan ternampak page yang kita follow. Tapi tiba-tiba you akan nampak iklan daripada Facebook group yang awak dah join. So itu namanya behavior placement. So, macam mana FBoom ni boleh bantu kita dapat leads? Marketing kita adalah jika kita pakai FBoom ni, post iklan dengan volume, iklan kita pun best, iklan kita pun dapat banyak engagement. So, Facebook akan push kita punya posting keluar ke newsfeed macam ni. Okay? Kenapa iklan ni, posting ni sebenarnya di-post dalam Facebook group? Tapi saya sekarang nampak dekat newsfeed kerana perangai dia sukakan engagement. Macam mana nak tahu posting daripada Facebook group? Tu, dia tulis accept kat situ, group. Saya tahu sebab saya tengok nama, saya dah tahu dah ini posting daripada Facebook group ni. Boleh tengok sini. Dia ada tulis kat situ, public group. Maksud dia posting yang saya tengok sekarang ni, konten yang saya tengok sekarang ni bukan daripada iklan berbayar, bukan daripada kawan saya, tapi daripada group. Okay. Ini baru basic, tuan-puan. Okay, sekarang ni, dalam Facebook ni, okay, kita ada satu placement, satu tempat dinamakan group. Okay, dinamakan group. Right? Tuan-puan boleh buka handphone punya Facebook pun, you mesti akan nampak group ni. So, FBoom software kita, dia akan post dalam group-group. Dia tak post dekat personal profile. Sebab apa? Bila saya tekan sahaja group, okay, sebagai contoh, saya tekan sahaja group ni, okay, dia tulis itu group feed. Nampak tak? Group feed. Okay. Dan dalam group feed ni, you akan nampak posting-posting daripada grup-grup yang you sudah join sahaja. Dah join. Okay, dah join. Alright. Dan dalam grup-grup Facebook, terdapat banyak Facebook group. Contoh macam penduduk Kuala Lumpur, penduduk Putrajaya, penduduk Alor, kan? Ini semua memiliki ahli grup yang sangat banyak. Itulah sebab kita buatkan software FBoom ni, dia boleh post iklan dalam grup-grup. Sebab dalam grup-grup ni ramai orang. Kalau grup-grup ni tak ramai orang, saya tak akan minta developer saya buatkan software ni post dalam grup. Mungkin kita akan suruh software ni post kat tempat lain. Okay, marketing ni senang. Di mana ada ramai orang, di situ kita kena buat marketing. Simple. So ada daripada kita yang hanya nak buat marketing dekat Facebook personal dia. Dia tak nak post dalam grup. So kawan-kawan dia je lah yang nampak. Maksimum 5,000 orang saja yang boleh nampak. Itu pun tak ramai orang nampak. Okay, saya jumpa lagi usahawan, dia tak faham. Kenapa nak kena post dalam grup? Kerana ramai orang. Dan ianya tak perlu bayar. Okay? Itu dua sebab tu je. Kenapa nak kena post dalam Facebook group ni? Kan? Kalau tak ramai orang, saya tak akan buat, tuan-puan. Sebab kita nak buat marketing, kita nak cari stranger. Kita tak mau jual kat kawan-kawan kita saja. Okay? Itu simple lah. Okay, tapi bila saya buka menu group ni, okay, saya tekan Facebook, saya pilih group, tuan-puan akan nampak placement baru. Nampak paparan baru, dia lain. Dia tak macam newsfeed dah. So, kalau tuan-puan tengok, posting-posting yang saya nampak sekarang, apakah perangai dia? Boleh tak siapa-siapa bantu? Konten lah.
Macam mana nak asasiasi persaingan sebab ramai yang post ke grup? Konten. Dia sama macam TikTok. Ramai orang buat konten dekat TikTok. Macam mana you boleh menang daripada orang lain adalah your content. Your content apa? Your content yang dapat banyak engagement. Yes, banyak komen. Nampak? Baki syukur. Sekarang you dah faham perangai group placement. So, ada orang tanya, sekarang ni ramai orang beriklan dalam grup ni, bukan saya saja. Macam mana nak menang? Cara nak menang adalah you kena faham ini. Itulah sebab sekarang ni saya terangkan panjang berjela behavior placement. Kalau kita nak menang, sebab kita tahu ramai orang beriklan dalam Facebook group, samalah TikTok. Ramai orang buat konten kat TikTok, siap bayar lagi. Macam mana you nak menang? Macam mana nak pastikan orang nampak you dulu berbanding orang lain? Macam mana nak bagi ramai orang nampak you dulu berbanding pesaing lain adalah first, basic, you kena faham perangai tempat kita beriklan. Perangai dia. Macam contoh, kita berniaga kat pasar malam. Apakah perangai tempat pasar malam? Orang pergi pasar malam, kita kena berniaga riuh rendah. Kita tak boleh sengak. Tuan-puan, contoh kalau saya nak berniaga kat pasar malam, saya tak boleh senyap, duduk diam, tunggu saja. Saya kena, mari kak, mari. Beli satu percuma satu kak, ikan, buah. Nampak? Perangai. Okay. So, samalah. So, you kena faham perangai tempat beriklan tu. Kat mana you post iklan, kat mana you live, kat mana Waima, semua tempat di social media, you kena faham perangai dia. TikTok Shop, you kena faham perangai TikTok Shop. TikTok Ads, you kena faham perangai TikTok Ads. Instagram Feed, Instagram Reels, live dekat Facebook, semua ada perangai masing-masing. Mereka bukan manusia, tapi mereka ada pattern masing-masing. So ini basic, ramai orang tak faham. So kalau tak faham, pakailah software, buatlah Facebook ad, tak jadi. Ini asas yang ramai orang tak faham. Semua nak buat ikut perangai diri sendiri. Tapi tak nak ikut pattern apa yang tempat kita beriklan tu nak buat. Faham tak maksud saya? Contoh, saya buka contoh sekarang lah. Okay, bila saya buka group feed, boleh tak tuan-puan dalam ni, kalau you nampak pattern, perangai. Okay, kalau you nampak certain pattern, you tulis kat komen. Okay, saya scroll. Okay, saya scroll. Apakah posting-posting yang tengah saya nampak sekarang? Apakah pattern dia? Siap Facebook suggest untuk saya. Kalau you nampak apakah pattern dia? Ramai orang tak suka study benda ni. Saya suka kaji pattern. Okay? Saya suka kaji pattern. Saya tengah scroll sekarang ni. You kalau social media ni, you kena kaji pattern. Bila you nampak pattern, itulah perangai dia. Dan bila you buat posting, you kena ikut pattern. You jangan ikut pattern you. Ramai orang nak berniaga dekat social media, you suka buat apa yang you suka. Salah. Sebab Facebook ni bukan kita punya, TikTok bukan kita punya, Instagram kita punya. Kita kena ikut apa yang diorang dah set. Apa programmer dia dah buat. Pattern tu, follow. Jangan ikut hati. So itu yang masalah tu. Yes, Shikin. Betul, nombor 1. Content simple yang pendek. Nampak? Tahniah Shikin, you dah dapat dah pattern untuk Facebook group. Okay, so nampak? Ini ilmu. 2. Pattern Facebook group. Tahniah. So, lepas ni, you nak beriklan dalam Facebook group, you kena tahu content pendek, simple. Sebab apa? Orang yang berada dalam Facebook group, dia tak suka iklan panjang-panjang. Dia bukan Facebook ad. Nampak? Dapat dah 1. Okay, lagi. Saya nak buatkan anda semua jadi sifu pada pagi ni. Apa lagi pattern you nampak? Saya tengah scroll.
Saya tengah scroll secara real life. Saya bukan screenshot. Saya tengah tunjukkan. Selagi you tak faham pattern ataupun perangai Facebook group ni, you tak akan berjaya. Gambar yang menarik. Yes, of course. Gambar real. Pandai. ST, you dah dapat. Okay, saya kongsikan ilmu bukan dari apa yang saya suka tuan-puan. Sebelum saya kongsikan ilmu, saya study dulu pattern. Inilah cara saya buat. Sekarang you dah nampak kan? Facebook group pattern dia gambar yang real. Dan see, saya nak tanya lah tuan-puan. Sekarang ni saya tengah scroll group feed. Kenapa saya scroll group feed? Sebab kalau kita punya iklan, contoh macam M. Syahrul ni, okay, dia post iklan dalam penduduk Guang Cempedak, okay, dan iklan dia terkeluar ke group feed, ramai tak orang komen? Tapi sekarang ni saya nak tanya tuan-puan, saya tengah scroll group feed ni, saya nampak gambar ke saya nampak video? Banyak gambar ke video? Ke saya tak jumpa video lagi? Gambar. Ke video ni? Video ke gambar ni? Video ke gambar? Ada tak video? Tak jumpa. Tak jumpa video. Saya refresh. Okay, kita tengok lagi dia punya pattern. Adakah pattern dia gambar saja atau maksud dia adakah posting yang gambar atau posting yang video Facebook group ni yang dia akan push? Okay, saya scroll lagi. Okay. Tapi untuk makluman tuan-puan, pattern dan behavior perangai social media ni dia berubah-ubah. So you kena keep on check. Saya setiap hari saya akan check pattern dia berubah tak. Setakat ini pattern Facebook group dia banyak gambar. Baru jumpa video satu. Okay, baru jumpa video. Okay, alright. Banyak gambar kan. Alright, so kalau saya jadi you, saya akan banyak postkan gambar daripada video. Betul tak? Tuan-puan, kalau kita dah tengok macam ni, kenapa you nak post video? Bukan tak boleh, tapi kan saya cakap, jangan buat marketing, jangan buat konten dalam mana-mana tempat social media ikut hati kita. You ikut apa yang you suka, jahanam. Minta maaf saya cakap. You kena ikut apa pattern. Sebab Facebook group, saya terpaksa kata, dia memang gambar. Sebenarnya, kalau ikut hati saya ni, saya suka konten video. Bukannya saya tak suka konten video. Saya sangat suka. Hari-hari saya buat konten letak kat TikTok. Saya suka video. Saya bila buat iklan, berbayar, saya mesti buat video. Saya suka video. Tapi bila saya nak beriklan dalam Facebook group, saya terpaksa tak pakai video. Walaupun benda tu saya tak suka. Yes, Lan, betul. Ikut apa yang platform tu suka. Tapi dalam Facebook dia ada macam-macam. Tak semestinya Facebook ni tak sesuai video. Tak. Kalau you nak buat video, kat mana? Kalau you suka beriklan video, ada tempat dia. Bukan Facebook group. For now lah. Dekat mana you buat? Kalau you nak buat video, okay, you buka Facebook page dan you letak Reels dalam tu. You buka Facebook page dan you letak Reels dalam tu sebagai contoh. Sekejap. Kalau you nak sangat video dan you tak mau buat iklan berbayar, okay, you buka Facebook page dan you buka Reels. Bila saya faham pattern, so saya akan dapat good result. Setengah orang yang buat iklan secara zero cost ke, kan, bayar ke, dia tak ambil tahu pasal pattern. Dia akan buat ikut suka dia, memang dia masalah. Memanglah dia pakai Boom ke, dia bayar ads mahal-mahal ke, sebab dia tak ikut pattern, dia ikut hati dia, memang jam lah. Memang tak dapat result lah. Lepas tu dia akan salahkan. Padahal salah tu dah salah sendiri. Sebab tak ikut pattern.
Sebab bukan kita punya. Okay. So kita ikut saja apa yang susunan ni. Okay. Okay, alright. So kalau yang video, you tengok pattern dekat mana? Dekat page. Okay. Untuk video, for now, best is you buat reels dekat Facebook page. Facebook personal pun tak best. Sebab saya dah try. Okay, saya dah try. Saya akan buat konten dan saya letak dekat Facebook page reels. Okay, dia akan lagi power. Okay, sekejap. Turun sekejap. Dah sampai dah. Sebab kalau konten you best, you boleh dapat macam contoh 34,000 view macam ni, nampak ni? So kalau saya nak post video dalam Facebook tak nak bayar, saya lebih prefer post dekat Facebook page Reels. Sebab pattern dia kat situ. Pattern kat sini dia akan push video. Dapatlah 34,000 view. Dan 34,000 ni bukan followers. Orang luar. Adalah 258,000 view. So, kalau orang tu tak faham, oh dia nak juga post video, dia pergi letak dalam Facebook group. Memang dia dapat result kurang lah. Padahal konten dia okey. Dia salah tempat. Sebab dia tak faham pattern. Okay? Alright. So ini benda yang ramai orang salah. Yang saya kena terangkan. Sebab bila saya sebelum ni mengajar software Apple, saya takkan cerita bab ni. Sebab itu technical kan. Tapi sekarang ni saya nak advance. Saya cerita bab ni sebab kalau you salah pattern, you salah jenis konten, tak dapat result. Alright. Kemudian, pattern seterusnya Facebook group. Kita buka satu grup Facebook lah yang popular, Racun Shopee Chat. Okay. Dan kita scroll. Okay, sekejap. Sebelum tu saya nak tunjuk. Tadi saya nampak band Amir Izzat kan. Loading pula saya punya laptop ni. Okay. Alright. Okay, saya tunjuk case study kepada tuan-puan. Salah seorang pengguna software, Ben Amir Izzat, dia ni beriklan dalam Facebook group dan income dia sebulan RM13,000 hasil daripada affiliate Shopee. You boleh tengok. Dia perangai, okay. Saya tunjukkan kepada tuan-puan. Adakah beriklan dalam Facebook group ni boleh dapat duit? Kalau you tak percaya, you boleh PM Mamat ni, Ben Amir Izzat. Dia memang menggunakan Facebook group maksimum. Okay. Saya pernah tengok profil dia pernah tunjuk komisen 13,000 Shopee account. So, apa cara dia buat? Dia beriklan dalam Facebook group lah. Macam ni kan. Macam ni. Nampak? 3 hari lepas. Macam biasa, dia akan tarik orang klik link Shopee. Kalau orang tu beli, dia dapat komisen. So, kenapa dia boleh buat tapi ramai orang lain beriklan dalam Facebook group tak dapat result? Padahal Facebook group juga tempat yang sama. Kerana orang lain tak faham bagaimana pattern Facebook group ni. So, apakah pattern yang anda nampak sekarang? Kalau siapa nampak boleh komen. Apakah pattern Facebook group? Kalau tak nampak tak apa. Okay, saya bagi point seterusnya. C, D. Sebab kalau you tak faham ni, you akan buat iklan salah. Bila you buat iklan salah, masuk Facebook group tak jadi. Tak ada headline. Guna gambar, betul. E. Gambar banyak-banyak. Okay, tengok pattern Facebook group. Perangai dia suka konten yang tak ada headline.
bukan dia saja. Orang yang suka layan Facebook group ni, dia tak suka ada headline. Tengok Ben Amiza buat. Ada headline? Tak ada. Dapat banyak komen tak? Dapat. Share banyak tak? Dapat. Ada headline tak? Tak ada. Ada headline tak? Tak ada headline, nampak? Tapi saya tengok ada orang pakai F-Boom, dia ambil iklan daripada pattern Facebook Ads. Dan dia letak dalam F-Boom, dia tekan start. So, Facebook Ads punya pattern, dia pergi masuk dalam Facebook group, itu yang tak jadi. Itu yang tak jadi. Okay. So, mari saya tunjuk. Pattern Facebook Ads pula, sikit. Ramai orang buat macam ni. Lepas tu saya hanya senyum je lah. Sebab saya buat pun tak jadi. Pattern Facebook Ads lain. So cara periklanan menggunakan Facebook Ads dengan cara buat posting dekat Facebook group tak sama. Walaupun mereka ni Facebook juga. Sebab dia lain behavior. Behavior dari segi pengguna dan behavior dari segi placement. Ada tak? Tak jumpa lagi. Facebook Ad yang ada headline. Tuan-puan pernah nampak kan? Buka-buka Facebook, you nampak iklan berbayar. Dia ada macam headline. Tak apa, saya tunjuk saya lah, senang. Cari lambat lah. Okay, macam ni. Maafkan saya, malam hari ni bukan technical F-Boom sangat, tapi ini ilmu yang kalau you pandai belajar pakai F-Boom pun, you tak tahu benda ni, memang habis lah. Memang susah dapat result. Sebab you tak faham pattern. So, saya lebih suka terangkan daripada satu persatu. Okay, siapa pernah nampak iklan cara macam ni dekat Facebook Ad? Boleh tak bantu saya? Kita ada lebih kurang 39 minit. Selalu nampak kan? You buka je Facebook, you nampak iklan sponsored, dia tulis sponsor berbayar, you tengok pattern dia sama macam ni kan? Dia ada tu headline, nampak? You faham? Itu benda lah you, tuan-tuan dan puan-puan, tolong bila buka social media, Facebook, TikTok, Instagram, cuba fahami pattern. Bila you faham pattern, baru you boleh buat iklan dengan betul. Saya nampak kan? Okay. So, cara ada headline ni, dia sangat bagus untuk buat Facebook Ads. Dia attract, dia hook orang. Dan you akan tengok, siapa pernah nampak iklan Facebook Ads dia ada macam ni, bulat ni. Tik, point ni. Siapa pernah nampak? Kebanyakan, betul tak? Kan? Cara ni memang betul. You pergi, you nampak je iklan Facebook Ad, mesti ada bulat ni. Mesti ada point. Pernah kan? Okay. So, adakah cara ni salah? Tidak. Cara ini sangat betul dan perform dan bagus untuk Facebook Ads. Sebab itu saya pun buat. Okay. Tapi adakah you ambil iklan macam ni, copy sebiji-sebiji dan you pergi post dalam Facebook group? You pergi post dalam Facebook group. You pergi post dalam Facebook group, jawapan dia Jahanam. Okay? Ramai orang buat macam tu. Percayalah tuan-puan. Tuan-puan boleh test. Tuan-puan ambil iklan daripada Facebook Ads, dia punya cara tu, pattern tu, you pergi letak dalam Facebook group. Jahanam. Sebab apa Jahanam? Bukan sebab cara tu, sebab behavior pengguna Facebook group, dia tak nak nampak iklan. Dia nampak saja style macam iklan, dia layan. Macam tu, faham tak? Lepas tu, F-Boom lah yang tak dapat say. Tak, you yang tak faham. Okay, kalau you pattern macam ni, memang otak kita automatik, ini iklan. Dan orang yang layan Facebook group, dia tak suka iklan. Dia suka konten.
Dan kenapa benda ni jadi dekat Facebook Ad? Yalah, you bayar. Of course lah, Facebook akan push kepada orang yang betul. Macam ni tuan-puan, saya cuba bagi you faham benda ni bukan apa. Kalau you pandai teknikal pun, kalau you tak faham benda ni macam ni. Bila you buat Facebook Ads, kita bayar dia. Dan kita buat iklan. Kenapa menjadi? Sebab Facebook akan hantar iklan kita kepada orang yang suka tengok iklan. Faham tak? Understand? Kenapa orang buat style macam ni dekat Facebook Ad jadi? Walaupun memang terus terang 100% iklan. Tuan-puan baca sendiri pun tahu ini iklan. Sekali ikan melintas dah tahu dah ini iklan. Betul tak? 10 ayat kooperatif siap dalam 5 saat dengan sistem quickie. Tahu dah ini iklan. Tapi kenapa menjadi dekat Facebook Ad? Memang menjadi. You belajarlah sifu-sifu Facebook Ad mana pun. Saya pun belajar daripada orang. Saya pun pakai cara sama. Menjadi. Sebab kita bayar dia. Bila kita bayar dia, dia akan ambil iklan kita kepada orang yang memang suka tengok iklan. Memang jadilah. Tak ada masalah lah. Yes. Okay. Tapi masalahnya Facebook group, you ambil benda yang sama, iklan, you letak dalam Facebook group, tak menjadi. Memang tak ada komen pun, tak ada engagement pun sebab orang-orang dalam Facebook group dia tak suka iklan. Dah lah tak bayar, Facebook pun buat tak tahu lah kat iklan, kat posting you betul tak? Takkan you post dalam Facebook group tak bayar, takkanlah dia nak push iklan you. Yes, Ika Zai dah dapat ilmu tu. So, saya jumpa ramai orang yang mencampur adukkan pattern iklan. Facebook Ad pattern dia lain. Facebook Group pattern dia lain. Itu je. Lepas tu memanglah tak ada result. Okay? Alright. So, apakah pattern Facebook Group? Seperti you tengok sekarang. Saya tunjuk terus. Berdasarkan contoh Ben Amin Izzat. Okay, pattern Facebook Group adalah simple, pendek, ayat santai. Okay, ambil poin-poin ni lah. Simple, pendek dan ayat santai. Bukan ayat iklan. Ramai orang, dia tak nak faham placement behavior sebab tu dia tak jadi. Okay, sekarang ni saya tengah explain pattern Facebook Group supaya you ubah content you. Kalau you nak berniaga kat Facebook Group, cara ni. Kalau you nak video, kalau saya lah, saya prefer letak dekat Facebook Reels, saya prefer buat TikTok untuk dekat video ataupun saya bayar ads untuk video. Ataupun saya post dekat Facebook Watch. Dia lebih bagus kat sana. Bukan saya tak suka video. Saya suka gila video. Saya memang iklan saya mesti video. Tapi bila saya tengok balik Facebook Group dan tengok balik Ben Amin Izzat, okay, saya tengok Ben Amin Izzat ni dapat result dan saya tengok pattern dia beriklan. Saya search nama dia macam ni, saya tengok apalah mamat ni buat kan sampai dapat sebulan RM13,000 commission tau. Dia bukan dapat sale RM13,000. Commission dia saja kat Shopee RM13,000. So takkan saya tak study dia. Saya study dia lah. Saya search ni, saya tengok. Apalah mamat ni buat iklan kan. Aku tengok apa yang dia buat. Rupa-rupanya saya jumpa macam ni. Okay. Pattern seterusnya adalah banyak-banyak gambar. Pattern seterusnya adalah gambar tu bukan poster. Tengok dia guna gambar semua bukan poster dan dia letak headline macam ni. Pattern seterusnya adalah gambar pertama gambar panjang. Gambar menegak. Gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gambar petak-petak. Okey, sekarang ni lepas ni you buat posting dekat Facebook Group, boleh tak you susun macam ni? Nampak? Nampak tak susunan dia? Macam mana nak pastikan orang komen dan naik ke atas? You kena buat konten yang membuatkan orang komen. Konten. Kita kena dapatkan orang komen, baru dia naik ke atas. Satu. Kedua adalah Facebook akan suggest iklan kita. Sebab tuan-puan, kalau konten you power, membuatkan orang komen, okay, you punya konten
akan recommend oleh Facebook. Nanti saya tunjuk. Okey? Tak apa. Kita study dulu. Apakah pattern dia? Pattern dia adalah macam ni. Gambar banyak-banyak. Gambar pertama panjang. Gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, petak, 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 petak. Dan gambar tu letak apa? Ni. Dekat story. Dekat apa tu ni. Headline dia. Dia jangan guna poster. Yes, Shikin, betul. Bila orang sentiasa komen, kita akan sentiasa ke atas. Okay. Dan juga Facebook akan suggest. Macam mana nak tahu? Okay, Cik Z. Cik Z upload gambar pertama yang panjang dulu. Kedua, ketiga, keempat, lima, enam yang petak-petak. Kan masa kita nak upload tu, kita boleh select one by one. Yang pertama tu kita select gambar panjang dulu. Okay. Alright. Okay, so pattern seterusnya adalah F. Buatkan orang komen. Baru FB push iklan kita ke atas. Dan akan suggest iklan kita kepada orang luar. Kalau buat konten, dapat banyak komen, dia akan naik atas, orang akan lebih ramai nampak dan you akan dapat macam ni. Kalau dapat macam ni, best. Okay, tunggu. Ni, nampak ni. Suggested. Maksud dia, Radin Hidir ni, dia post dalam Facebook group, okay, dan konten dia dipilih untuk Facebook. Facebook pilih konten dia untuk suggest kepada saya. Berdasarkan behavior saya lah. Saya pernah search homestay sebelum ni. Nampak? Kalau kita dapat banyak komen, pattern kita cantik, posting kita mungkin ada possibility Facebook ambil dan dia suggest kepada orang luar. Mengikut behavior. Okay. Sebab semalam saya ada order kat Foodpanda ayam goreng. Okay. Kita nak macam ni. So, macam mana nak dapat macam tu? Kita kena pastikan orang komen. Kita kena dapat engagement. So, Ben Amin Izzat ni, macam mana dia dapat engagement? Okay, bila saya study dia balik, dia punya produk tu, dia guna cara produk dia tu unik. Ben Amin Izzat, macam mana dia dapat banyak engagement adalah dia punya content memang rare lah, memang unik lah. Benda yang dia share memang pelik-pelik punya, memang buatkan orang rasa, oh dahsyat lah. Macam tu. Okay, kedua, dia dapat banyak komen. Okay, Ben Amin Izzat, dia punya style lah, bukan saya punya style. Dia gunakan isu semasa. Okay, sekarang ni isu semasa adalah Shu ni kan, wife kepada Hafiz Rusdi ni jual premium cookies kan, yang 179. So orang akan komen, apa orang komen? Mahalnya 179, nampak? Okay, sekarang ni saya slow sikit. Apakah pattern Facebook group adalah kita kena buatkan orang komen. Lagi dapat banyak engagement, lagi ramai orang akan nampak iklan kita. So, Ben Amin Izzat ni, dia dah tahu dah pattern ni. Sebab dia student saya. Saya dah ajar dia 3 tahun lepas. Tapi dia pandai cari konten. Itu kelebihan Ben Amin Izzat. Saya pun kadang-kadang komen kat dia. Kau ni pandai sungguh cari konten. Dia pandai cari dia punya benda yang dia nak sampaikan tu. Itu kena perlukan research lah. Tumpuan kena banyak cari konten-konten dan selitkan dengan produk tumpuan. Sebab sekarang ni dia pandai cari konten, dia relatekan dengan isu semasa. So, ramai tak orang komen? Jom kita tengok apa yang orang komen. Dia orang pakat komen pasal harga 179 tu. Trigger. Trigger orang komen. Okay.
Alright. So, saya dah bagi tahu dah kepada tuan-puan, ilmu untuk dapat banyak orang nampak pattern Facebook group adalah buatkan orang komen. So, sekarang ni saya tengah ceritakan macam mana nak buat orang komen. Macam mana nak buatkan posting kita banyak engagement. Salah satu teknik dia adalah kita trigger dengan isu semasa. Harga dia tu, harga saya beli barang dapur untuk sebulan memang tak logik, hanya untuk biskut. Bukan tak nak support 179 tu boleh beli lauk. Tengok cookies tu pun biasa saja. Nampak? Orang trigger, orang trigger. Orang trigger sebab ni, harga ni. 179 dan isu dia. Okey, kita scroll lagi. Apa Mamat ni buat? Nampak dia ikut. Menu Rahmah pula. Dia jual voucher. Dia jual voucher McDonald pula. Dia promote voucher McDonald pula. So dia gunakan isu Menu Rahmah. Pakatlah komen. Okey, tapi tak banyak lah, tak viral sangat. Nampak dia asyik guna isu. Pizza viral homemade. Suami cek Apple pula. Dia gunakan konten-konten yang orang-orang yang memang ramai orang kenal. Suami cek Apple. Okey, ada lagi tak? Nampak? Dia guna isu. Okey, dia guna orang-orang ikon, figure, influencer macam itulah punya konten. Dia ceritalah, dia tak guna konten dia orang, dia ceritakan. So konten-konten dia adalah latest. Yang ni viral lah. 637 komen kan. 1.7. Kenapa yang dia dapat banyak komen ni? Kenapa kita post tak dapat banyak komen? Rupanya konten dia tu membuatkan kita nak baca, nak komen. Sebab konten dia tu best. Proton X90. Saya pun terstop. Ada X90 Lepas tu saya stop. Saya pun komen. Bestnya. So, itulah. Alright. Pula. So, tengok. Nak puasa. Nampak dia pandai tak? Nak puasa, dia post konten berkaitan dengan nak puasa pula. Itu cara dia lah. Okay. Tapi tuan-puan tengok pattern dia sama-sama kan. Dia tak pakai video. Dekat Facebook group, dia mesti pakai gambar. Gambar bukan poster. Dia akan letak yang ini. Yang kita boleh edit dekat Facebook story punya headline ni. Okay. Alright. Seterusnya, pattern Facebook group. Saya habiskan 11.30 lah. Tapi saya rasa yang baru join pun dapat banyak perkongsian lah pada pagi ini kan. Tapi benda ni memang saya panggil dia advance. Sebab selagi benda ni ramai orang tak nak faham. Ramai orang hanya nak letak konten, letak iklan ikut diri dia. Itu yang jadi masalah. Okay? Okay, sekejap. Saya fikir lagi. Apa lagi pattern Facebook group yang you boleh pakai? Sekejap, 1 minute. Saya fikir lagi. Ada tak poin-poin saya tertinggal? Macam mana nak bezakan gambar dengan poster? Poster ni dia ada design. Gambar ni dia gambar yang contoh, ini adalah gambar. Dia bukan poster sebab dia snap. Guna phone dia. Dia tak ada edit design. Poster macam ni. Saya tunjuk you. Apa beza gambar dengan poster? Ini poster. Sekejap ini dinamakan poster. Saya jual buku. Okay, saya buat poster. Ini poster. Gambar lain. Gambar saya tangkap je gambar buku tu. So dekat Facebook group, kalau saya guna gambar ni, dekat Facebook group, kalau saya guna poster ni, melingkuplah dia. Okay? Faham Bitly tak kena ban, dia risiko. Nasib lah kalau lepas-lepas. Dia risiko sikit. So saya jenis nak elak risiko, saya tak pakai Bitly. Saya pakai, saya pakai clicksini.my.
Yes, gambar produk, gambar mentah. Okey, ini poster. Gambar macam mana pula gambar? Ini. Ini dinamakan gambar. Nampak? Produk yang sama, buku kan? Ini gambar. Ini poster. So Facebook group dia orang tak suka menghadam poster. Bila ada poster je dia orang buat tak tahu. Saya tak tahu kenapa. Malah pengguna Facebook group tu, orang yang nak beli kat Facebook group ni, dia tak suka poster. Yang ni kalau buat Facebook ad, yes. So Facebook group kena pakai macam ni. Kalau saya nak jual buku lah, contoh. Okay? Alright? So harap memahami. Ini gambar, dia tak ada edit. Dia mentah daripada phone. Ini poster. So, bila orang tak pernah, dia tak faham, dia akan anggap, oh, ini poster. Aku dah edit cantik-cantik. Aku dah upah designer. Satu gambar RM50. Satu poster RM50. So, dia pun pakai ni. Letak dalam Facebook group. Lepas tu, klik-klik. Kenapa macam tu, tuan-puan? Sebab Facebook group ni, dia tempat bersosial. Dia bukan tempat pengiklanan sebenarnya. Tapi, kita nak manfaatkan dia. Menjadi tempat untuk kita dapat bakal pelanggan. So, you kena buat content. You tak boleh buat iklan. Facebook group tempat post content, bukan post iklan sebenar-benarnya. Tapi kadang-kadang saya pakai perkataan iklan tu nak bagi orang faham. Okay, so Ben Amizad apa dia buat? Dia buat content tapi bawah dia selit iklan. Sebenarnya dia tengah buat content ni. Dia cerita pasal produk shoe yang viral, yang tengah mahal lah, bagi saya mahal lah. 179 jual cookies, agak-agak boleh beri barang dapur. Okay, alright. Cuma dia Bank Amin Izzat ni dia tak fokus satu barang. Dia kan affiliate Shopee. Dia boleh jual apa saja barang kat Shopee tu. Okay, alright. Seterusnya, apa lagi sekejap biar saya scroll dulu untuk saya dapat point-point. You tengok tengok cara dia orang. Gambar mentah kan, walaupun dia nak promote apa ni, dia nak promote Wonderland dekat Skin Chan. Macam ni iklan. Ini adalah contoh iklan. So saya nak tanya tuan-puan lah. Tumpang glamour, yes, itu biasalah. Itu dipanggil right issue. Tumpang isu. Okay, dekat TikTok pun ada benda tu, tuan-puan. Dia banyak ada orang buat konten, apa saja isu semasa dia akan ulas. Kalau you buka TikTok, you akan nampak certain content creator, saya panggil dia tunggang isu. Tapi cara dia tunggang tu kena elok lah. Kalau dia tunggang tak elok, dia kena kecam lah. Itu sajalah kan. Stitch kan. Okay, dekat Facebook pun dia, cara tu memang menjadilah. Right? So tuan-puan, saya nak tunjuk. Antara posting Noni Kori macam ni, dengan posting selisih ni, mana satu you akan baca? Okay. Saya lebih prefer grup-grup yang bukan grup iklan. Tunggang tak elok jatuh nanti. Tunggang elok-elok tak apa. Komen murni-murni okey. Nak tunggang, kena tunggang dia menunggang ni, menunggang isu ni dia kena orang yang pandai, yang advance sajalah, sebab dia akan komen di pihak tengah-tengah. Dia tak sokong, dia tak kecam. Maksud dia apa? Dia menjadi orang tengah saja. Dia tak sokong dan dia tidak bangkang. Itu orang cakap. Dia cuma ulas sahaja. Okey? Tapi kalau dia jenis gila, kan, dia kecam isu viral tu, dia pula kena kecam, memang engagement tinggi lah. Tapi saya tak suka dapat, saya jenis tak nak macam tu. Okay, saya tak selesa macam tu lah tuan-puan lah. Kalau saya nak ulas isu-isu viral, saya akan menjadi orang tengah. Sebab kita tak tahu kan benda yang sebetulnya, betul tak? Contoh, kes-kes sekarang ni, kes apa?
penceraian lah sebagainya kan. So saya suka jadi orang tengah je. Okay. Okay. So ilmu itu benda lain lah. Sekarang ni saya nak tengok. Saya nak test kepada tuan-puan sendiri. Noni Kori ke? Selisih ke? So, jawapan dia simple. Orang kan kata noni. Betul tak? Dia nampak lebih mesra alam. Dia nampak macam kita boleh layan lah konten macam ni kan. Dia taklah nampak macam iklan gila-gila sangat kan. Dia ada macam bercerita sikit lah. Berbanding yang ni terus terang. Iklan. Okay? Poster pun iklan. So dia ingat kalau buat poster macam ni orang nak baca. Dia lah berserabut. Alright. Seterusnya adalah 3. Pemilihan Facebook group. Maksud dia FB group mana yang bagus untuk dipost. Okay. Ini apa kajian saya lah. Apa yang saya nampak, apa yang saya praktikan. Nombor 1 adalah paling best adalah grup-grup hobi. Kalau anda bisnes, anda punya produk, dia berkaitan dengan hobi, memang senang. Nak bagi you faham kan macam ni. Sekarang ni, dalam Facebook group ni kan terlampau banyak group. So you tak tahu group mana yang paling best untuk bisnes you. Betul tak? Ramai pengguna FBoom dia ada masalah ini. Dan dalam tutorial saya tak ajar. Okay? Sebab how I know your business kan? Tak apa. Saya bagi tips. Ini pun penting. Sebab kalau kita beriklan, kalau kita buat konten dalam grup-grup yang tak berapa kena, dia pun tak jadi. Tak berapa cun lah orang panggil. Engagement kurang dapat. Bila engagement kurang dapat, Facebook tak push lah. So, macam mana you nak tahu? Mana grup yang best untuk you punya business ataupun you punya produk? Nombor 1, paling power grup Facebook ni adalah grup-grup hobi. Kalau you jual kek, you carilah grup-grup hobi resepi macam tu. So certain product, yes, dia memang boleh kait dengan hobi. Okay, sebagai contoh, kalau saya menjual aksesori kereta, produk saya adalah aksesori kereta. Saya ni contohlah, saya ni menjual aksesori kereta seperti skirt, sport rim, apa lagi lamp, lampu kan, rim kan, macam ni kan. So, saya akan banyak post ke tempat grup-grup hobi peminat-peminat Velfire Alphard. Contohlah, kalau siapa yang jual alatan memancing, you pergi join grup-grup memancing punya. Tengok Okay, saya bagi contoh. Muhammad Shah ni, dia memang dia adalah terkenal dekat Malaysia jual aksesori Velfire Alphard, Muhammad Shah ni. Okay. Bila dia iklan, saya perhatikan tau, dia post iklan macam ni je tuan-puan. Saya nak kata grup hobi ni power ni, produk kesihatan dia agak sukar sikit nak kaitkan dengan hobi lah. Okay. So setiap produk dia ada dia punya funnel. Dia ada strategi dia. Okay. Tapi saya cerita kalau produk you simple dan berkaitan dengan hobi, memang lagi mudah lah dekat Facebook group. Contoh macam Muhammad Shah. Dia jual aksesori Velfire macam ni saja, dan saya tengok cara dia beriklan, memang tak payah belajar lah kan. Letak gambar, letak sikit title, copywriting tak ada, orang PM. Faham tak? Power. Grup hobi ni power. Dia tak payah letak banyak-banyak gambar, dia tak payah copywriting, dia tepek je pak, orang PM. Jual tudung grup yang sesuai. Tu cari grup-grup fashion.
grup-grup tutorial. Kalau jual software memang ke grup-grup ilmu lah. Yeah, barang ada demand. Betul. Okay, bila you sebenarnya saya terus terang nak habaq ni, marketing ni dia pun depends kepada demand produk. Okay, kalau produk you in demand, you buat marketing memang lagi mudah. Macam Muhammad Shah lah. Barang ada demand, grup pula grup hobi, tap-tap gambar je. Pap, orang PM. Nampak? Dia Muhammad Shah senang je. Okay, macam ni je iklan dia. Grup ni adalah grup-grup peminat Velfire Alphard lah. Saya scroll lagi. Saya pun jealous lah dengan Muhammad Shah ni. Tuan Muhammad Shah ni, dia kaya, dia memang pakai Alphard yang latest version lah. Dia tak payah buat Facebook ad pun. Dia post dalam grup Velfire Alphard je. Bersepah orang suruh datang untuk tukar body kit. Dia memang terkenal transformkan Velfire lama, Alphard lama jadi baru. Itu kerja dia. Macam ni iklan dia. Bersepah. Hari-hari mesti ada orang ni kan. So, group hobi the best. Okay. Right. Seterusnya, grup-grup penduduk dan komuniti. Okay, ini 3 jenis grup yang saya akan beriklan lah. Grup-grup penduduk komuniti, grup-grup viral yang contoh masak tak jadi. Yang saya akan kurang adalah grup-grup iklan, grup-grup niaga. Okay, saya tak berapa recommend sangat. Sebab satu hari pun kita boleh post maksimum 300 grup sahaja kan. So saya kurang untuk tuan-puan postkan dalam grup-grup yang nama dia macam ni. Iklan niaga percuma. Ini saya kurang recommend. Kalau tuan-puan nak post grup iklan, konten dalam grup-grup yang bernama iklan, niaga, bisnes, itu saya kurang recommend. Saya pun sendiri tak berapa minat sebab dalam ni akan penuh dengan, kebanyakanlah penuh dengan orang yang memang berniaga yang tak nak beli barang. Okay? Right? So saya harap dapat sesuatu lah pada pagi ini. Kalau nak promote software Solvy, grup yang macam mana sesuai. Okay, software Solvy ni, dia sebab dia cari peniaga, so kita akan join grup yang ada banyak peniaga, macam bisnes iklan. Software Solvy ni dia lain sikit. You mencari, bukan cari customer, kita mencari peniaga. So kita pergi cari tempat yang ramai peniaga dan saya akan pergi iklan, niaga, bisnes. Dia tak sama dengan produk. PES masakan. Tu syok. PES masakan ni kan hobi memasak. So you carilah memasak. Grup-grup resepi. Resepi itu, resepi ini. Dia sebab hobi. Hobi ni best tau. Kami ni kalau saya jual software, saya tak boleh pergi hobi sangat. Saya kena pergi grup-grup ilmu. Saya kena pergi cari grup-grup ramai peniaga. Okay, kita tak sama. PES kan nampak? Santai-santai belajar. Masak. Ni grup hobi ni. Grup ni memang bagus ni. Okay. Geng suka masak. Makan sedap. Sukma. Nampak? Kalau saya pergi grup ni. Sebab ni hobi. Geng suka masak. Dia orang akan banyak bincang pasal masakan. So you pula jual PES. PES you pula akan orang yang bestnya grup hobi ni, tuan-puan, manusia ni kalau benda tu berkait dengan hobi dia,
Dia sanggup bayar tak? Tuan-puan tanya diri sendiri. Kalau langsir dan baju grup apa sesuai, you try search kat sini, perkataan tu langsir, perkataan tu baju. Dan you tengok ada tak grup-grup komuniti yang bersembang pasal langsir. Grup dekorasi rumah, deko-deko. Grup masak tak jadi, berbayar ke? Rasa macam free je? Yes. Kalau grup hobi ni, you kena sabar sikit lah. You post bukan hari ni iklan you keluar. Kadang-kadang 2 hari. Tapi tak apa, asalkan kita rajin post. Faham? Kecuali kalau grup-grup komuniti penduduk, dia post, dia masuk terus. Macam mana nak grup bayar atau tidak? Okay, kalau nak tahu grup bayar, kita buka grup tu dulu dan kita tengok dekat dia punya announcement. Kalau berbayar, admin dia akan cerita dekat atas ni. Nampak ni, dekat featured. Kita kena baca dulu. Apakah syarat-syarat dia? Macam ni, admin. Dia kata post yang makanan sahaja. Sebab itu, janganlah post iklan lain dekat dalam grup santai-santai belajar masak-masak. So, kita kena baca dekat featured. So, ini cara untuk kita tahu grup ni kena bayar ke, tak bayar ke, apa syarat dia. Sebab lain-lain grup, lain-lain syarat. Dan software Adboom dia takkan dapat tahu. Sebab dia bila random, kita tak boleh buat program. Okay? Okay, dia tak bayar. Cuma dia minta you sebelum join, like page dia dulu. Dan komen. Okay lah. Tak bayar pun. Cuma dia minta you jadi follower page dia. Alah, jadi je lah kan. Okay? So ada yang minta bayar. Dia akan bagi tahu kat sini. Buka grup tu. Tengok atas sekali. You akan nampak featured. Dia akan letak syarat dia kat sini. So kena baca. Macam grup ni saya akan join sebab memang komuniti masak ni. Okay. Nampak ni. Tukang apa hari ni pun ada. Tahi. Grup nama. Sorry nak tergelar. Grup dia nama Tahi. Tukang apa hari ni kan. Ini first time saya jumpa ni. Tukang apa hari ni. Inilah grup hobi ni. Baguslah. Ni nak jual barang-barang DIY rumah ni best ni. So tuan-puan kena rajin search dekat grup ni. Okay. Search dan pergi ke grup. You akan jumpa banyak grup. Okay, tukang apa hari ni. Macam menarik ya. You tengok grup hobi dia dapat banyak engagement senang tau. Sebab diorang minat yang sama dan content you memang cun. Salam warga Thai. Bagus grup tu, kongsi ilmu. Betul-betul. Tapi nama dia tu, nama dia best lah. Okay. Sebab grup hobi memang power. Kongsi ilmu tapi selitlah produk. Alamak, itu pun mau kasih tahu lah. Nampak engagement tinggi dia orang dalam grup-grup hobi ni. Ini kalau saya jual barang-barang pertukangan kan, memang saya akan masuk grup ni. Saya akan buat tutorial, bergambar. Lepas tu saya selit barang saya. Salam warga Tahi semua. Macam mana nak selesaikan masalah burung merpati suka bertenggek dan berak kat situ. Macam ni pun ada. Power lah. Grup yang kita set up sendiri dah cukup berapa ribu ahli baru selonnya kita nak mulakan sekatan status iklan. Okey, admin post lah. Selalunya 20,000 lah kalau saya. Tuan Azri. Macam mana dengan marketplace? Marketplace tu kita kena bincang dekat sesi kelas lain lah. Mungkin minggu depan. Minggu depan marketplace pula. Okay. Alright. So, saya disampai penghujung part 4. Nampaknya banyak perkongsian mungkin
ada input-input tambahan yang best untuk anda. Mungkin ada yang daripada dalam ni dah biasa dengan benda ni. Tapi saya harap saya nak mohon undur diri dulu sebab saya ada event makan-makan pukul 12. Okay. Saya harap perkongsian saya pagi ni bagi banyak manfaat lah. Contoh, ada yang baru tahu pagi ni, oh Facebook group ni dia kena konten pendek, simple, ayat santai, dia tak boleh ayat iklan. Gambar jangan pakai poster, gambar yang gambar mentah. Gambar kena banyak-banyak. Pattern dia gambar pertama memanjang dulu, lepas tu petak-petak-petak. Okay? Kena buatkan orang komen, konten kena buatkan orang syok. Bukan setakat iklan saja kan, dia tak boleh ikut kita. Sebenarnya dalam marketing ni, kita kena ikut orang. Mindset marketing adalah jangan ikut kita. Sebab kita nak jual barang, tumpuan jadi salesman, tak pernah orang jadi salesman, dia ikut hati dia. Dia akan ikut apa customer nak. Apa gaya customer. Okay? Pemilihan grup hobby power. Kedua barulah grup-grup penduduk komuniti, grup-grup viral kan. Sorry, ni sebenarnya salah ranking. Sekejap. Ini nombor 3. Yang power tu grup-grup viral tu. Okay? So inilah orang kata Azri, betul. FB memang yes. Dia IP sensitif. Tuan Azri, betul apa yang you dengar tu, betul. Sebab itu saya bab IP ni saya macam ni. Saya kalau keluar, saya akan make sure guna Tuan Azri, ini cara saya lah. Contohlah, dekat rumah saya pakai fiber. Dan saya ada satu lagi sumber internet hotspot. Bila keluar, saya tak pakai wifi luar. Saya akan pastikan pakai sumber internet yang sama sahaja. Saya risau dia kacau sebab dia detect IP dia ada risiko lah kat belakang. Betul Tuan Azri? Boleh share nota tulis tu. Boleh, nanti saya letak dekat mana sekejap Okey, saya copy, saya letak dekat chat. Okey. So anda boleh rujuklah dekat bahagian chat untuk nota. Dan akhir sekali saya nak buat survey sikit boleh? Kita sebenarnya dah di hujung sesi. Katakanlah lagi 2 minggu saya nak buat kelas ajar TikTok Ads. Ramai tak berminat? Tanya je lah. Saya tak buka lagi, saya tanya je dulu. Sebenarnya macam ni, saya ada pengalaman buat TikTok Ads ni dah hampir 1.5 tahun. Daripada zaman TikTok baru mula, saya dah korek dah benda ni. Saya short test eksperimen, short lah. Okay, tak serius sangat lah. Saya dah buat TikTok Ads, saya dah bayar TikTok lebih kurang RM79,000 lah. Okay, dan bukan atas company Solvy, ini personally saya. Company Solvy dia ada account lain. Saya tak boleh tunjuk lah company Solvy punya ads kan. Itu private and confidential. Yang ni saya tunjuk lah. Ini personal saya kan. Okay. So ini antara iklan-iklan yang saya buat. Dah banyak iklan. Satu title ni merangkumi satu iklan. So banyak jugalah iklan yang saya buat kan. Total saya ada pengalaman bayar TikTok RM79,000. Dan saya rasa sampai masa lah saya nak buat kelas lah. Tapi tengoklah kalau orang minat. Kalau ramai orang tak minat, saya tak buat lah. So saya nak tahu dululah. TikTok Ads sama macam Shopee Ads tu? Tak sama. Dia lain. Dia untuk TikTok punya. Dia dahsyat lagi. Kena bayar ke? Okey. Nanti dia ada yang bayar, ada yang percuma. Saya akan buat sharing percuma juga. Tapi untuk detail, kita akan buat bayar. Tapi kalau bayar pun tak mahal. Saya rancang dalam RM59 sahaja. Dapat rakaman semualah. Okay, saya just nak tahu je lah. Kalau TikTok Ads boleh lah. Orang tua macam saya segan nak buat live. Yes. Saya pun segan juga nak buat live. Penat nak buat live. Berapa kena setiap klik? Dia bergantung kepada objektif lah. Kalau conversion, terus jual produk, dia mahal sikit. Dan tengok bisnes juga. Dia jawapan per klik tu tengok produk you. Kalau produk you jenis broad market, maksud dia contoh jual barang yang semua orang boleh beli kan. Contoh jual perfume, dia lagi murah per klik dia.
Macam saya jual buku, jual software, dia mahal. Dan dia bergantung kepada objektif. Kalau conversion, CPC RM1.83, still murah lah. Kalau traffic, you tengok CPC 44 sen. Tapi data ni bukan produk yang broad. Data ni yang saya buat ni produk yang complicated sikit. Buku, software, kelas kan. Kalau you jual produk yang macam perfume, dia lagi murah. Tapi TikTok bagi saya 3 kali murah lah daripada Facebook. Cuma kena tengok produk. Okay. InsyaAllah. 50 boleh lah bos. Okay, tak apa. Saya pertimbangkan. Tapi sebelum kelas berbayar, saya akan buat sharing percuma lah. Kelas sekarang ada rakaman ke? Ada. Nanti saya akan hantar dekat email. Saya akan hantar dekat Telegram dan juga Facebook group Solvi. Support. Minat ramai juga minat lah. Okay, thank you so much lah. Bagi apa? Free kan buat, bayar pun akan buat. Cuma free tu taklah sampai dalam gila-gila lah. Basic-basic tu free boleh lah. Free pun akan buat, bayar pun akan buat. Okay? Okay, alright. Saya rasa yang free mungkin malam ni saya buat sikit, sejam. Malam ni insyaAllah lah saya buat perkongsian percuma TikTok Ads. Basic lah daripada awal lah kan. Sebab kalau saya terus tunjuk macam ni, ramai orang pening nanti. Saya tunjuk macam ni, ramai orang pening nanti dari segi dia punya contoh kan, events. Okay, sampai ke tahap pixel lah saya boleh dah buat apa semua ni. TikTok Ads ni kita ada TikTok Ads untuk dapatkan view saja. TikTok Ads untuk kalau you ada TikTok Shop, you nak jual barang kan, you boleh buat TikTok Ads ke beg kuning. Ataupun you tengah buat live, you nak buat TikTok Ads ke live. Ataupun you nak buat TikTok Ads tarik ke WhatsApp you. Ataupun you nak buat TikTok Ads tarik ke website you. Semua saya tahu buat. Berdasarkan pengalaman lah. Tapi ada lagi orang kat luar sana lagi pro lah pada saya kan. Sebab tu kalau saya buat kelas, saya tak charge ratus-ratus. Itu bukan level saya. Dan kalau buat kelas pun, kalau charge mahal pun, dia macam tak syok lah. Sebab saya dulu pun suka join kelas yang RM60, RM50 macam tu. Okay, alright. Tapi tak apa, malam ni insyaAllah saya mungkin akan keluar. Sama ke dengan affiliate dan ads? Tak sama. Okay, tak sama. Affiliate ni dia tak buat ads. Dia buat content, letak, mengharapkan nasib lah. Kalau FYP lah. Okay, alright. So, itu saja je nak buat survey. Thank you so much kepada yang sudi join sampai 11.40. So, saya mohon maaf jika ada kekurangan terkasar bahasa. Biasalah saya pun manusia tuan-puan. Terima kasih abang akak saya yang sudi untuk join pagi ini. Walaupun saya faham nanti ada kenduri. Banyak yang nak keluar. Banyak yang nak prepare anak-anak sekolah esok. Okay. Kepada 63 orang ni, anda the best. Tolong ambil nota. Dan juga saya letak sekali lagi dekat ruangan chat. Tutorial lah untuk software Album Ads ni. Okay. Yang penting dalam tutorial tu nanti tengok dekat bahagian bawah. Part 1, Part 2, Part 3. Ini adalah Part 4. Okay. Alright. Dan kalau boleh, anda standby je hari Ahad. Sama ada pagi ataupun Ahad malam. Saya akan buat sesi macam ni setiap minggu insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa hal yang urgent lah. Macam contoh ada kenduri ke apa kan. Kalau saya tak ada hal, saya akan buat lah Ahad pagi atau Ahad malam. Just alert dalam email, alert dalam Facebook group, Solvi Private dan alert dalam Telegram. Okay. So thank you so much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Nantikan rakaman. Nanti saya akan hantar dekat semua tempat. Dan everywhere yang saya boleh hantar. Kecuali WhatsApp lah. WhatsApp tak sempat sebab ada 60,000 WhatsApp. Penat. Okay, penat lah nak hantar 60,000 kan. Kalau pengguna 1,000 je, okay. Okay. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat menyambut Ramadan Al-Karim. Saya ucap awal-awal. Thank you so much. Assalamualaikum.